Kod Etika Wartawan Malaysia dilancar hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farhatul Lasyati Osman. Kerajaan akan terus mempertahan Perlembagaan Persekutuan termasuk kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera seperti termaktub dalam Perkara 153. Tegas Perdana Menteri, perkara itu telah pun menjadi pegangan kerajaan selama ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas laporan media mengenai gesaan menilai semula keistimewaan Bumiputera di bawah Perkara 153 pada Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 KEB 2024. Kenyataan dibuat Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menjelang kongres tersebut yang bakal diadakan minggu depan. Berlangsung di Putrajaya, KEB 2024 akan membincangkan hala tuju serta pendekatan baharu agenda pemerkasaan Bumiputera yang lebih adil, saksama dan inklusif. Dalam pada itu, semua pihak berkepentingan dalam bidang keuangan Islam digesa memperkukuh kerjasama demi merealisasikan visi masa depan ke arah ekonomi yang mampan. Perdana Menteri menekankan peranan dimainkan ahli akademik, institusi keuangan dan badan kawal selia. Setiap dasar berkaitan perlulah menyokong inovasi dalam keuangan Islam, bukan sekadar memenuhi untuk keperluan undang-undang semata-mata. Academicians must continue to push the boundaries of knowledge, align the theoretical and ethical dimensions of Islamic economics, and develop practical applications aligned with these core Madani principles. Now, financial institutions, of course, must integrate these principles into core structures and decision-making process and ensure that their products are equitable and accessible. Datuk Seri Anwar menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa ekonomi dan keuangan Islam berlangsung di Ibu Negara. Bertemakan memacu agenda ekonomi kemanusiaan yang mampan, penganjuran kali ke-15 itu menghimpunkan hampir 500 peserta dari dalam dan luar negara. Ke arah memacu peranan media sebagai sumber dipercayai rakyat, Kod Etika Wartawan Malaysia dilancar menjadikan Manual Etika Kewartawanan Malaysia terbitan Malaysia Press Institute pada 1989 sebagai rujukan. Ia kini diperhalusi agar lebih relevan. Pelancarannya disempurnakan Menteri Komunikasi Fahmi Fadil di Putrajaya. 8 prinsip digariskan seiring perkembangan teknologi merangkumi nilai yang perlu digalas wartawan. Ini termasuklah peranan sebagai suara masyarakat majmuk ke arah mendukung pembentukan masyarakat makmur dan berinformasi. Pihak media berperanan amat penting sebagai mata dan telinga yang boleh dipercayai serta juga lidah yang mampu memberikan maklumat tepat dan sahih tentang keadaan semasa negara. Untuk makluman, Kod Etika Wartawan Malaysia ini adalah versi baru yang telah diteliti semula oleh JAPAN untuk menggantikan kod etika yang telah diguna pakai sejak 35 tahun yang lalu. Turut digariskan keperluan agar wartawan memahami undang-undang, akta dan polisi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas. Media Malaysia dan Indonesia mempunyai peranan yang sama dalam isu peringkat antarabangsa dan rantau Asia Tenggara. Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Asrin Tengku Husin berkata, antaranya dalam isu Rohingya, OIC dan Palestin. Katanya ketika timbul isu membabitkan sesebuah negara, wartawan dari kedua-dua negara melalui Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia ISWAMI boleh membantu menerangkan isu berkaitan sekaligus menyelesaikan konflik yang berbangkit. Muhammad Hasrin berucap pada majlis makan malam ISWAMI Malaysia bersama Duta Besar Malaysia ke Indonesia di Jakarta malam tadi. Dalam pada itu, Presiden ISWAMI Malaysia Ashwat Ismail berkata, peranan ISWAMI jelas selaras penubuhannya dengan memastikan kekuatan untuk membina kemakmuran bersama sebagai negara serumpun. Apatah lagi situasi media hari ini berdepan dengan cabaran teknologi yang telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan masa kini. Dalam program Jejak Serumpun ISWAMI, seramai 15 wartawan Malaysia berlepas ke Jakarta untuk menyingkap dan didedahkan dengan proses demokrasi ketiga terbesar di dunia pilihan raya umum pemilu 2024 Indonesia pada 14 Februari lalu.
Seorang penuntut Institusi Pengajian Awam IPTA dikhawatiri lemas selepas didakwa hilang semasa beriadah di air terjun Latahema, Bentong, Pahang. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiha Muhammad Kahar berkata, Muhammad Hafiz Khairul Azmi, 22 tahun, didakwa hilang pada 12.30 tengah hari Ahad lepas. Menurutnya, dalam satu kenyataan, mangsa dikatakan ke air terjun itu bersama 7 rakan dan didakwa hilang semasa keadaan kelam kabut disebabkan kejadian lemas melibatkan 2 wanita. Bagaimanapun, 2 wanita berkenaan berjaya diselamatkan orang awam. Beliau berkata operasi mencari dan menyelamat ACR yang bermula sejak hari kejadian masih diteruskan hari ini. Seorang penunggang motosikal maut dan seorang pemandu kereta parah dalam nahas membabitkan sebuah lori trailer di kilometer 101.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara pukul 10 malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Zaidi Cik Hassan berkata, mangsa yang meninggal dunia berusia 21 tahun berasal dari Sungai Lalang, Sungai Petani. Mangsa parah di bahagian kepala dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian dilapor berlaku apabila motosikal mangsa yang bergerak di lorong kecemasan tidak sempat mengelak lalu terlanggar bahagian belakang sebelah kanan sebuah kereta yang berhenti di lorong berkenaan. Pelanggaran itu menyebabkan motosikal mangsa turut merempuh pemandu kereta terbabit yang ketika itu berada di luar kenderaan. Mangsa yang terjatuh di lorong kiri kecemasan kemudiannya dirempuh dan diseret beberapa meter oleh lori trailer berkenaan. Mayat kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk bedah siasat. My Digital Corporation dan Toshiba Digital Solutions Corporation memeterai perjanjian kerjasama perkongsian bagi aplikasi teknologi data raya. Usaha sama bertujuan menangani dan memaksimumkan cabaran dan peluang masa kini melibatkan era digital, rentas ekonomi, masyarakat dan pembangunan alam sekitar. My Digital diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Fabian Bigar, manakala Toshiba Digital Solutions diwakili Pengurus Besarnya Naoki Yamaguchi. Majlis disaksikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi serta Presiden yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Toshiba Corporation, Taro Shimada. Menerusi kerjasama itu, kedua-dua pihak akan menjalankan projek perintis antaranya penggunaan data radar cuaca, perancangan aktiviti dan perjalanan pintar, peruncitan pintar serta ramalan kawasan banjir untuk tanah ladang. Timbalan Perdana Menteri dalam ucapannya turut mencadangkan agar data terbuka bukan keselamatan diterokai dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat seiring era digitalisasi. Beliau juga berharap lebih banyak organisasi Malaysia dan Jepun bekerjasama dalam meneroka data terbuka baharu demi manfaat kedua-dua negara. Peruntukan RM168 juta diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf dan membaik pulih beberapa jalan di Johor, termasuk Jalan Johor Bahru Mersing dan jalan rosak akibat banjir. Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi menerusi Facebook berkata, daripada jumlah itu 120 juta bagi menaikkan aras jalan laluan FT003 iaitu Jalan Johor Bahru Mersing, 39 juta bagi membaik pulih jalan rosak disebabkan banjir monsun Timur Laut 2023-2024 dan 9 juta untuk membaiki Jalan Felda Ulu Tebrau. Kerajaan Negeri Johor katanya akan terus sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan berusaha menaik taraf kemudahan dan infrastruktur jalan raya demi keselesaan serta keselamatan pengguna. Beliau juga berharap Kementerian Kejaraya dapat mempertimbangkan permohonan lain sebagai persediaan bagi pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ serta agenda Tahun Melawat Johor 2026. NGO Pertubuhan Jejak Jalanan dengan bantuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib ambil inisiatif mengadakan kelas pengajian di kaki lima di Lorong Haji Taib Kuala Lumpur sebagai usaha memastikan anak-anak jalanan yang tercicir pelajaran mendapatkan pendidikan agama dan akademik. Program 4 kali seminggu itu merangkumi 2 kali kelas pengajian agama dan 2 kali kelas akademik. Tempat itu akan jadi tempat diorang ni belajar, dapatkan pendidikan. Nanti mungkin buku-buku sebagai contoh ya, untuk bayaran buku dan guru yang mengajar. Setakat ni guru-guru yang mengajar saya difahamkan ada dalam 4 orang. Mereka ni buat secara sukarela saja. Dan yang itu pun nanti insya-Allah Mawib akan tengok bagaimana Mawib boleh berikan sumbangan.
Terdahulu, Datuk Dr. Naim melawat pusat transit gelandangan jejak jalanan di Chowkit, Kuala Lumpur. Bagi menzahirkan solidariti berpanjangan kepada rakyat Palestin, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan melakukan kutipan khas Jumaat di masjid-masjid dan surau seluruh wilayah persekutuan Jumaat ini. Kenyataan Jawi menyatakan melalui sumbangan tabung musaadah, pihaknya dan JAKIM dengan kerjasama Pertubuhan Kasih Ihsan juga dalam usaha menghantar 100 lori tangki air bersih ke Gaza. Kutipan khas Jumaat ini bersempena ketibaan bulan Ramadan dan Syawal. Orang ramai juga boleh membuat sumbangan melalui akaun tertera. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Bursa Malaysia didagangkan tidak menentu pada awal sesi dagangan pagi tadi. Indeks FBM KLCI meningkat 8.04 mata kepada 1,546.65 mata setakat pukul 12.40 tengah hari. Mendahului kaunter saham aktif, Hong Seng naik setengah sen kepada 2.5 sen. TWL pula kekal tidak berubah pada 3.5 sen, manakala Dialog bertambah 26 sen kepada RM2.12. Beralih ke kaunter saham paling untung, Nestle meningkat 50 sen kepada RM122.40, diikuti United Plantation melonjak 38 sen kepada RM20.90 dan Dialog naik 26 sen kepada RM2.12. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat namun lebih tinggi berbanding mata wang utama. Ia ekoran sentimen berhati-hati menjelang pengeluaran minit mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika Syarikat minggu ini. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.78 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.55 dan berada pada 3.18 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 6.02 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.15 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.23. Susulan keputusan kerajaan tidak mengenakan cukai perkhidmatan kepada perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari PTNK, Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying mengingatkan pengusaha PTNK yang sudah mengenakan cukai perkhidmatan ke atas pelanggan mereka agar membuat pengisytiharaan sewajarnya. Cukai yang sudah dikenakan juga perlu diremit kepada kerajaan, namun yang belum mengenakan SST hanya perlu beri penjelasan kepada pelanggan. Those that have collected the tax from the customer, they must actually submit and remit back to the government. Yes, but those who have not, they just have to declare, to customer. We are not going to track back. That means if you have collected from your patients, or rather the sales tax, they have to, whatever that you have collected, you have to remit to the government. Perkhidmatan PTNK sebelum ini dikenakan cukai perkhidmatan 6% sejak tahun 2018. Majoriti rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dan Brunei menjadi pekerja mahir atau separa mahir. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata 39% diaspora di Singapura adalah pekerja mahir dan 35% pekerja separa mahir. Manakala 68% diaspora di Brunei pula adalah pekerja mahir dan 24.1% pekerja separa mahir. Dapatan diperoleh menerusi kajian diaspora Malaysia di Brunei Darussalam pada 2023 dan kajian pelindungan keselamatan sosial rakyat Malaysia bekerja di luar negara Singapura pada 2022 dengan kerjasama Perkeso. 66.7% responden bekerja di Singapura menerima gaji di antara $1,500 hingga $3,599 Singapura sebulan.
manakala 18.5% menerima gaji di antara $3,600 hingga $9,999 sebulan. Bagi yang bekerja di Brunei pula, 41.3% responden menerima gaji kasar bulanan di antara RM1,000 hingga RM3,000 Brunei dan 43.5% lagi menerima gaji kasar bulanan antara RM3,001 hingga RM10,000. Antara faktor utama rakyat Malaysia memilih untuk bekerja di Singapura atau Brunei ialah peluang pekerjaan dan persekitaran yang baik, gaji lebih lumayan serta kadar pertukaran mata wang yang tinggi. Maybank sasar agihan pembiayaan berjumlah RM18 bilion kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS tahun ini. Jumlah yang mewakili pertumbuhan 13% bagi 2024 ini merupakan sebahagian daripada sokongan berterusan bank ke dalam ke arah peralihan lebih berdaya maju. Ketua Perkhidmatan Keuangan Komuniti Maybank, Datuk Hamirullah Burhan berkata, seiring sasaran itu, hub PKS My Impact diperkenal. Ia merupakan ekosistem bersepadu sehenti yang menawarkan penyelesaian berasaskan nilai berdasarkan prinsip lestari. Customers, we want to empower them to compete globally. So for them to compete globally, so this My Impact SME Hub come into picture. Just not providing banking needs, but also beyond banking needs. So these are the things that we are going to provide to make sure that they are able to compete regionally or globally. So this align with the National Industrial Master Plan 2030. Tahun lalu, RM17 bilion pembiayaan diagihkan kepada usahawan PKS termasuk RM5 bilion pembiayaan mampan. Promosi dan peluas produk keluaran berasaskan makanan ke pasaran Asia Pasifik hingga ke China, India dan Jepun. Itu sasaran Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa berbanding fokus sebelum ini hanya meliputi negara ASEAN. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata produk berasaskan makanan halal mempunyai permintaan tinggi di peringkat antarabangsa. Beliau menyatakannya selepas merasmikan pelepasan kontena pertama My Gerak ke Arab Saudi di Sungai Petani. 12 produk berasaskan makanan bernilai RM500,000 itu akan dieksport ke Arab Saudi dan dijangka berada di pasaran negara itu bulan depan. Heboh dengan dakwaan timbalan Presiden NGO mesra pembangkang kononnya terlalu banyak kuil dibina di negara ini. Dakwa mualaf dan penceramah bebas itu kuantiti 300,000 kuil di negara ini tak padan dengan bilangan penganutnya yang berjumlah 1.5 juta orang. Dia turut menuduh angka itu jauh lebih besar berbanding jumlah masjid dan surau yang dianggar sekitar 33,000 buah. Semakan pasukan biar betul mendapati angka yang dikongsi adalah palsu. Naratif serupa dengan memberi bayangan kononnya Islam terancam pernah dibuat individu sama pada 2018. Hakikatnya, jumlah rumah ibadat bukan Islam tidak menjadi isu besar di negara ini. Ini kerana kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan terjamin dalam perlembagaan. Malah struktur dan pengoperasian masjid adalah tersusun dengan diselaras Jabatan Agama Islam Negeri serta JAKIM. Henti sentuh isu 3R. Tidak perlu cipta naratif kebencian. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke sesi pendengaran awam bagi mendapatkan pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berkaitan kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel terhadap Palestin. Sesi itu berlangsung di Peace Palace, The Hague bermula 19 hingga 26 Februari.
Kenyataan Datuk Seri Mohamad menegaskan pendirian Malaysia bahawa pendudukan Israel adalah haram dan bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Malaysia berpendirian teguh bahawa rakyat Palestin berhak mendapat negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan PRA 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Dalam pada itu, Malaysia akan sentiasa meneruskan usaha untuk memastikan Palestin diterima sebagai anggota penuh PBB. Penyertaan dalam prosedur pendapat nasihat ini melambangkan usaha bersepadu Malaysia di pelbagai platform antarabangsa termasuk Majlis Keselamatan PBB, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali, OIC, APEC dan ASEAN bagi menyokong Palestin dan membawa Israel ke muka pengadilan. Hadkan jumlah individu ke Masjid Al-Aqsa pada Ramadan bakal cetus konflik terbaru di Palestin. Ikuti rangkuman luar negara. Tindakan Zionis Israel menghadkan jumlah individu yang boleh memasuki perkarangan Masjid Al-Aqsa pada Ramadan ini perlu ditolak. Tegas Majlis Fatwa Tertinggi Palestin, sepatutnya setiap orang boleh ke Masjid Al-Aqsa dan bebas melindunginya. Justru rakyat Palestin harus menolak keputusan jenayah terbabit. Malah kumpulan pejuang Hamas mendesak rakyat bangkit menentang keangkuhan Israel itu. Sementara itu, dianggar 23,000 orang hilang selepas perang antara Rusia dan Ukraine tercetus. Dedah Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah, faktor hilang sama ada akibat dibunuh, ditahan atau kerana terputus hubungan selepas melarikan diri dari rumah. Konflik bersenjata selama 2 tahun menyaksikan krisis kemanusiaan semakin melonjak dengan jutaan orang hilang tempat tinggal. Warga Thailand kini siap siaga berdepan gelombang haba ekstrim. Jabatan Meteorologi meramalkan tahun ini akan menjadi lebih panas berbanding tahun sebelumnya. Dijangka suhu purata melepasi bacaan 44.5 darjah Celsius. 5 wilayah yang dijangka terjejas teruk adalah Mae Hong Son, Uttaradit, Sukhothai, Tak dan Udon Thani. Sukan, bekas bintang rugby All Blacks Sonny Bill Williams akui berminat untuk menjalin kerjasama dengan rugby Malaysia pada masa hadapan. Jelas beliau dia amat terbuka sekiranya diberikan peluang sedemikian. Walaupun tidak menjelaskan peranan yang dimaksudkan dengan rugby Malaysia, Williams yakin ada banyak bakat menunggu untuk digilap. Inshallah, I think the knees will disagree with you, my knees, in terms of getting out there and actually playing. But I'd love to come back and be a part of Malaysian rugby in some capacity. Sementara bekas pemain New Zealand yang terkenal dengan gelaran The Offload King turut berpendapat biarpun mempunyai dana tidak begitu besar, tetapi dengan adanya program bermula dari akar umbi, ia akan mendatangkan hasil positif pada masa akan datang. Perkembangan sukan badminton, pemain perseorangan negara Eun Zi Yong hanya akan dihantar menyertai kejohanan dalam kalender jelajah dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF selepas pulih daripada kecederaan. Perkara tersebut dimaklumkan jurulatih perseorangan negara Datuk Tay Siew Bok. Jelas beliau barisan kejurulatihan akan merangka strategi ampuh bagi membantu pemain itu layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Menurut Datuk Siew Bok, laporan penuh mengenai Zi Yong hanya akan diketahui minggu depan. Zi Yong yang diturunkan pada perlawanan suku akhir menentang lawan dari Singapura Jason Teh pada Jumaat hanya bertahan kira-kira 3 minit sebelum terpaksa menarik diri dipercayai mengalami kecederaan belakang seperti dilaluinya ketika terbuka Malaysia bulan lepas. Sementara itu, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Mohamad Norzah Zakaria optimis skuad lelaki negara mampu menyinar di pentas Piala Thomas yang bakal berlangsung pada April. Ia berdasarkan prestasi cemerlang mara ke final kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2024. Menurut Tan Sri Mohamad Norzah, beberapa harapan negara termasuk gandingan Goh Zi Fei, Nur Izzuddin Rumsani berjaya mempamerkan aksi cemerlang sepanjang kejohanan.
Kita lihat Leong Jun Hao contohnya. Leong Jun Hao adalah merupakan satu revelation kepada kita semua bahawa beliau boleh menjadi sekiranya Lee Zijia dengan An Ziyong pada Piala Thomas yang akan datang bersama-sama dengan kita, Leong Jun Hao akan menjadi third single yang sangat kuat. Dan dengan couple dengan Aaron Soh, Gozove and Izzuddin, kita mempunyai pasukan yang sangat baik. Pada saingan akhir, skuad lelaki negara terpaksa akur tumpas 0-3 kepada China di pentas akhir. Bagaimanapun, mereka berjaya melayakkan diri secara automatik ke Piala Thomas selepas berada dalam kelompok 4 terbaik. Perlumbaan Endurance 12 Jam Bathurst Kejuaraan GT Antara Benua 2024 di New South Wales, Australia. Pasukan 888 Johor Motorsports Racing JMR meneruskan momentum positif selepas meraih tempat ketiga kategori Pro-Am. Dalam aksi tersebut, Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim bersama rakan sepasukan Jamie Whincup dan Jordan Love masing-masing mempamerkan pemanduan konsisten mengekalkan kedudukan mereka di hadapan kelompok Pro-Am. We were leading in our class and we had some damage in the car, but it was a very challenging race throughout with the rain, safety car and everything. But I think the team did a great job and everyone involved, and even all the drivers as well. So everyone did a really great job. JMR mencatat masa 12 jam 2 minit 59.2924 saat di belakang pasukan The Band Meti EMA yang muncul sebagai juara, manakala Heart of Racing by SPS menduduki tempat kedua. Pada saingan Siri ASEAN Le Mans 2023-2024 minggu lepas, JMR muncul sebagai naib juara. Istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saksikan secara langsung Majlis Penuh Istiadat 26 Februari 2024 di saluran rasmi YouTube Parlimen Malaysia. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.